Hello, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar bab 12, tenaga nuklear di dalam tema 4, tenaga dan kelestarian hidup. Jangan lupa like, share dan subscribe. Hari ini pembelajaran kita akan fokus kepada dua bahagian, iaitu penggunaan tenaga nuklear dan penghasilan tenaga nuklear. Objektif pembelajaran. Yang pertama, menerangkan tentang penggunaan tenaga nuklear. Yang kedua pula, menerangkan tentang penghasilan tenaga nuklear. Tenaga nuklear. Definisi bagi tenaga nuklear ialah tenaga alternatif yang boleh menjanakan tenaga elektrik bagi menggantikan atau mengurangkan penggunaan petroleum dan arang batu. Kelebihan tenaga nuklear ada 4 di sini ya. Yang pertama ialah menghasilkan tenaga yang lebih besar dan efisien berbanding sumber tenaga yang lain. Yang kedua, menghasilkan sinaran mengion yang diaplikasikan dalam pelbagai bidang. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan taraf kesihatan dan taraf hidup manusia. Dan yang keempat pula, membebaskan jumlah gas rumah hijau yang sedikit berbanding sumber tenaga lain. Selepas kita mengenal pasti kelebihan tenaga nuklear, seterusnya cikgu akan menerangkan keburukan penggunaan tenaga nuklear. Okey, yang pertama, sisa radioaktif yang dihasilkan boleh menjejaskan kesihatan dan mengancam nyawa semua hidupan. Yang kedua pula, tenaga yang dihasilkan boleh disalahguna dan menyebabkan kesan yang buruk kepada manusia. Tenaga yang dihasilkan adalah sangat besar. Ini biasanya digunakan dalam peperangan. Sekarang ini kita akan buat satu aktiviti, iaitu aktiviti 12.1 di dalam buku teks muka surat 257. Okay, tujuannya adalah untuk membina pita pemikiran untuk menunjukkan manfaat dan kesan buruk sumber tenaga nuklear berbanding dengan sumber tenaga lain. Okey, arahannya yang pertama, buat pembacaan aktif dan kumpulkan maklumat tentang manfaat dan kesan buruk sumber tenaga nuklear berbanding dengan sumber tenaga lain. Kamu boleh mendapatkan maklumat ini daripada internet, pembacaan buku dan lain-lain. Okay, yang kedua, kita perlulah membina pita pemikiran seperti di bawah yang cikgu akan tunjukkan nanti dan isikan maklumat yang telah anda peroleh. Dan yang ketiga, tampalkan pita pemikiran anda di belakang kelas. Ini adalah contoh tapak pita minda yang cikgu sediakan. Satu adalah manfaat sumber tenaga nuklear dan yang berwarna kuning pula kesan buruk sumber tenaga nuklear. Ini adalah di antara jawapan yang diperoleh oleh pelajar-pelajar kita. Yang pertama sekali, manfaat sumber tenaga nuklear adalah memodenkan pertahanan. Yang kedua, bidang kerjaya, maka ia memberi peluang lebih kepada membuka peluang pekerjaan yang lebih luas. Yang ketiga, meningkatkan kecekapan dalam bidang perubatan dari segi peralatan dan teknologi canggih. Yang keempat, memajukan bidang pertanian. Yang seterusnya, membantu kelangsungan dan kemajuan industri. Dan lagi sumber tenaga fosil masa kini. Dan satu lagi tenaga terbaharu dan memberi harapan dan cabaran. Okey, hasil daripada dapatan pelajar cikgu
mereka telah menyenaraikan 4 kesan buruk sumber tenaga nuklear. Yang pertama sekali ialah perlumbaan senjata nuklear, terutamanya di medan peperangan. Ini biasanya dilakukan oleh sistem pertahanan negara. Yang kedua, menjejaskan kesihatan. Dan yang ketiga, tenaga sangat besar jika disalahgunakan boleh memberi kesan buruk kepada manusia. Dan juga yang keempat, bahan radioaktif mengancam kesihatan manusia. Itu bahayanya dan kesan buruk sumber tenaga nuklear. Okey, sekarang kita akan masuk kepada bahagian 12.2 iaitu penghasilan tenaga nuklear. Ini adalah bahagian yang penting dalam tajuk tenaga nuklear. Bagaimana tenaga nuklear dihasilkan? Okey, penghasilan tenaga nuklear. Tenaga nuklear ialah tenaga yang terhasil daripada tindak balas di dalam nukleus atom. Ianya dihasilkan melalui 2 proses penting, iaitu yang pertama melalui pembelahan nukleus dan yang kedua pula melalui pelakuran nukleus. Okey, kita akan tengok kaedah ini, kedua-dua kaedah ini. Yang pertama sekali kita akan tengok bagaimana kaedah pembelahan nukleus berlaku. Okey, daripada gambar rajah ini, satu neutron menghentam nukleus yang berjisim besar, kemudian ia akan terpisah kepada dua produk yang baru, dan kesan sampingan daripada pemisahan itu, ia juga menghasilkan 3 neutron yang baru. Okey, proses pemecahan satu nukleus radioaktif yang berat kepada 2 atau lebih nukleus yang lebih ringan dan lebih stabil. Jadi proses ini membebaskan tenaga yang sangat banyak. Ia berlaku secara berterusan apabila satu neutron membedil dan membelah nukleus berjisim besar yang baru. Tindak balas ini dipanggil tindak balas berantai. Kaedah kedua pula ialah pelakuran nukleus. Daripada gambar rajah di sini, ia dipanggil fusion dalam bahasa Inggeris, dan ia juga menghasilkan tenaga yang sangat banyak. Okey, proses pencantuman atau penggabungan 2 nukleus radioaktif yang ringan membentuk satu nukleus yang lebih berat. Proses ini membebaskan tenaga. Ia berlaku pada suhu yang sangat tinggi. Ia juga membebaskan tenaga nuklear yang lebih banyak berbanding proses pembelahan nukleus. Itu adalah perbandingan antara pembelahan nukleus tadi dengan pelakuran nukleus. Jangan lupa